Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa kita untuk sambungan tajuk Sistem Suria. Untuk kali ini, kita akan membincangkan tentang suhu planet, saiz orbit dan masa peredaran planet. Mari kita belajar satu persatu. Kita mulakan dengan suhu planet. Sebelum kita berbincang lebih jauh tentang suhu planet, mari kita lihat analogi ini. Terdapat satu unggun api. Terdapat 3 orang murid. Murid A, murid B, dan murid C. Di sini kita dapati murid A berada paling dekat dengan unggun api. Unggun api membekalkan haba kepada ketiga-tiga murid ini. Disebabkan murid A berada terlalu dekat dengan unggun api, ia akan menerima haba yang paling banyak, menjadikan ia rasa terlalu panas. Berbeza dengan murid C yang berada paling jauh dengan unggun api, membuatkannya ia berasa terlalu sejuk. Manakala murid B berada tidak terlalu jauh dengan unggun api dan juga tidak terlalu dekat. Jadi, murid B menerima haba yang optimum, menyebabkan ia berasa sangat selesa, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Apa kaitan analogi ini dengan suhu planet yang akan kita bincangkan? Mari kita lihat. Okey, ini adalah gambaran kedudukan planet dalam sistem suria. Okey, kita tahu setiap planet ini akan beredar mengelilingi matahari. Dan kedudukan bagi setiap planet adalah berbeza. Dalam sistem suria, matahari membekalkan haba kepada semua planet. Terdapat planet yang berada sangat dekat dengan matahari. Terdapat juga planet yang berada sangat jauh dengan matahari. Inilah yang kita ingin kaitkan dengan analogi sebelum ini. Seperti yang telah kita belajar sebelum ini, planet yang paling dekat dengan matahari adalah planet Utarid. Jadi, planet Utarid menerima haba yang paling banyak, menjadikan ia planet yang paling panas. Planet yang paling jauh dengan matahari pula ialah planet Neptun. Planet Neptun menerima haba yang sangat sedikit, menjadikannya ia paling sejuk. Walaupun Utarid berada paling dekat dengan matahari, hakikatnya planet kedua selepas Utarid iaitu Zuhrah merupakan planet yang paling panas. Kenapa jadi sebegitu? Faktanya, suhu planet Zuhrah paling tinggi dalam sistem suria kerana atmosferanya tebal untuk memerangkap haba. Okey, kita andaikan planet Zuhrah ni ia mempunyai selimut yang tebal, jadi membolehkan haba yang sampai padanya diperangkap di dalamnya. Okey, menggunakan selimut tu. Okey, atmosfera tu kita andaikan seperti selimut. Okey. Jadi, dekat sini kita tahu planet yang paling panas adalah Zuhrah, planet yang paling sejuk adalah Neptun. Okay, walaupun Utarid ia berada paling dekat dengan matahari. Okey, kita boleh buat kaitan. Suhu planet yang dekat dengan matahari lebih panas berbanding dengan suhu planet yang jauh dari matahari. Jadi, kita boleh buat perkaitannya
iaitu semakin dekat jarak planet dengan matahari, semakin bertambah tinggi suhunya. Okey, bertambah tinggi maksudnya semakin panaslah ya. Okey, seterusnya kita pergi pada subtopik yang kedua iaitu orbit planet. Orbit. Tahukah kamu apa itu orbit? Orbit ialah laluan bayangan berbentuk elips yang mengelilingi matahari. Okey, laluan bayangan maksudnya dia tak ada pun tapi seolah-olah ada satu laluan. Okey, berbentuk elips iaitu berbentuk bujur. Bujur seperti telur. Okey, dia bukanlah bulatan tapi berbentuk elips iaitu berbentuk bujur. Okey, ini gambaran kedudukan planet. Mana satu yang dipanggil orbit? Okey, jadi laluan inilah yang kita panggilnya sebagai orbit. Okey, setiap planet berada pada orbit masing-masing. Okey, senang bayangnya awak ingat orbit ni adalah track lah. Okey, kalau kita buat perlumbaan lumba lari, kita ada track kan. Jadi setiap orang dia mesti melalui track masing-masing. Okey, seperti itu juga dengan planet ni, dia akan ada orbitnya tersendiri. Okey, planet yang paling jauh dari matahari mempunyai saiz orbit paling besar. Okey, kamu boleh lihat pada gambar rajah yang mana yang paling dekat dengan matahari, orbitnya kecil. Makin lama makin besar. Jadi semakin planet yang paling jauh dia akan mempunyai saiz orbit yang paling besar. Planet yang paling dekat dia akan mempunyai saiz orbit yang paling kecil. Jadi hubungan yang boleh kita buat di sini ialah semakin bertambah jarak planet dengan matahari, semakin bertambah besar saiz orbitnya. Okey, semakin bertambah jarak planet dengan matahari, semakin bertambah besar saiz orbitnya. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat perbandingan laluan, perbandingan masa untuk setiap planet mengelilingi matahari. Okey, jadi kita ambil contoh planet ketiga iaitu bumi dan planet ke-5 iaitu Mushtari. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, saiz orbit Mushtari lebih besar berbanding saiz orbit bumi. Okey, kita dah bincang tadi tentang saiz orbit yang lebih jauh, lebih besar saiz orbitnya. Jadi, ikut akal kita, apabila saiznya lebih besar, laluan yang akan dilalui oleh planet itu akan menjadi lebih panjang. Okey, lebih jauh lah. Bila saiz lebih besar, saiz track dia lebih besar, lebih lamalah dia ambil masa untuk melengkapkan satu pusingan. Okey, jadi apabila laluan lebih panjang, saiz orbit lebih besar, laluan lebih panjang, maka masa peredaran akan menjadi lebih lama. Okey. Jadi masa peredaran planet kita boleh buat rumusan iaitu planet yang jauh dari matahari mengambil masa yang lebih lama untuk melengkapkan satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Okey, planet yang jauh dari matahari dia akan ambil masa lebih lama sebab laluan dia lebih panjang. Okey, sebab orbitnya lebih besar. Jadi hubungan yang boleh kita buat di sini, semakin bertambah jarak kedudukan sesebuah planet dari matahari, semakin bertambah masa diambil untuk planet tersebut beredar mengelilingi matahari. Okey, makin bertambah jarak, makin jauh dia daripada matahari, semakin bertambah masa
diambil untuk mengelilingi matahari. Okay, ini hubungan antara jarak dengan masa yang diambil. Jadi cikgu harap kamu faham 3 subtopik ini, iaitu berkaitan dengan suhu planet, kaitan suhu planet dengan jarak planet dari matahari, begitu juga dengan saiz orbit berbanding dengan jarak planet dengan matahari dan juga hubungannya dengan masa yang diambil untuk beredar mengelilingi matahari. Okey. Semoga terus berjaya. Jumpa lagi. Bye.